Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya sebelum saya membentangkan. Nama saya Cikgu Muhammad Jeffrey bin Jaafar untuk membentangkan wakil untuk MPSM. Okey, jadi tajuk saya pada hari ini adalah tajuk bab 1 dan bab 2. Antara tajuknya adalah warisan negara dan kebangkitan nasional. Jadi subtajuk yang saya pilih adalah 1.4 peranan pemerintah dan rakyat. Yang seterusnya 2.2 perkembangan idea nasionalis di barat. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, objektif untuk 1.1 peranan pemerintah dan rakyat. Objektif utama kita pelajar dapat menghuraikan hubung kait peranan rakyat dan pemerintah dalam pemerintahan sebelum kedatangan barat. Jadi yang kedua adalah untuk menerangkan kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga adalah menghuraikan kepentingan kepemimpinan untuk kemakmuran negara. Okey, seterusnya kita tengok untuk golongan pemerintah. Okey, dalam ni golongan kita ada dua kategori golongan untuk pemerintahan, antaranya golongan pemerintah dan golongan raja. Jadi masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua, iaitu golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Jadi golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat raja dan ulama. Okey. Golongan yang kedua adalah rakyat yang terdiri daripada pelbagai golongan seperti peniaga, petani, tukang, nelayan, hamba. Hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Dua golongan ini adalah golongan yang paling utama yang memainkan peranan penting dalam pemerintahan di tanah Melayu. Okey. Jadi peranan sultan di sini kalau kita tengok menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Yang kedua adalah mewujudkan perpaduan rakyat. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan. Yang keempat adalah memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Ini merupakan peranan penting raja ataupun peranan sultan dalam sesebuah pemerintahan. Okey. Yang kedua adalah peranan pembesar. Okey, peranan pembesar adalah memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di kawasan pegangan dan menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Jadi hubungan antara rakyat dengan raja ni mesti melalui pembesar. Bermakna pembesar ni antara golongan yang menyampaikan suara rakyat untuk raja. Okey, maaf ada gangguan. Okey, jadi menyampaikan apa yang disuarakan oleh rakyat kepada raja. Sebab tu dia dipanggil sebagai perantaraan antara sultan dengan rakyat. Yang kedua, peranan mereka adalah mengutik hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Yang ni antara peranan yang paling penting untuk penggerak jentera kerajaan. Okey, seterusnya peranan rakyat. Rakyat ni adalah timbal balik antara pemerintah dengan raja. Iaitu apabila raja memainkan peranan untuk menjamin keselamatan rakyat, manakala rakyat membalasnya dengan menunjukkan tak setia kepada pemerintah. Yang kedua adalah mematuhi segala arahan pemerintahan dan tidak akan menderhaka kerana takut ditimpa tulah. Ini antara kalau disebut tentang tulah ni adalah ditimpa ataupun dikenakan tindakan jika rakyat menderhaka kepada raja. Yang ketiga adalah menjadi tentera apabila diperlukan oleh pemerintah. Yang seterusnya menghadiri majlis umum seperti gotong royong, menjadi pengayuh ataupun mendayung kapal perang. Ini jika diperlukan. Yang seterusnya menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerah seperti membina istana atau jalan raya. Jadi ini antara peranan yang paling penting rakyat untuk menjamin kedudukan raja ketika itu. Seterusnya kita tengok bab 2, kebangkitan nasionalis. Kat sini saya campur sekali lah bab 2 dengan bab 1. Sebab lepas ni kita akan bincang soalan bab 1 dengan bab 2. Jadi objektif utama untuk subtopik 2.2 perkembangan idea nasionalis di barat. Okey. Objektif utama adalah menerangkan perkembangan idea nasionalis di barat. Yang kedua, menghuraikan kepentingan sikap berwaspada dengan kuasa asing. Yang ketiga membahaskan kepentingan ilmu dalam kehidupan. Itu antara objektif utama dalam subtopik 2.2. Jadi kita tengok sikit revolusi keagungan. Revolusi ini berlaku disebabkan oleh penentangan rakyat terhadap pemerintahan raja yang berkuasa mutlak. Di sini dia memberi peranan rakyat ni boleh bersuara. Okey. Jadi kat sini revolusi keagungan 1688 iaitu
revolusi ini berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Raja James II ni membelakankan benda ni, penentangan ini berlaku disebabkan oleh Raja James II membelakankan parlimen semasa menggubal undang-undang. Kat sini berlaku penentangan pemerintahan raja berkuasa mutlak. Antara penentangan yang dibuat adalah penentangan terhadap raja berkuasa mutlak. Yang kedua, Raja James tadi menjedari bahawa sokongannya yang semakin kurang. Jadi Raja James II tadi melarikan diri ke Perancis. Jadi peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan kerana apa? Kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Okey. Seterusnya adalah revolusi Amerika 1776. Ini kita tengok reaksi rakyat Amerika menentang penjajahan British. Penentangan ini disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Jadi penduduk Amerika menentang akta yang diperkenakan untuk memungut cukai di jajahan tersebut seperti akta pelayaran, akta gula, akta stem dan akta teh. Yang ni biasanya saya bagi penekanan kepada pelajar untuk menghafalnya PGST. Untuk senang ingat, itu pelayaran, gula, stem, teh. Jadi penduduk tanah jajahan di Amerika melakukan slogan tiada cukai tanpa perwakilan, di mana dalam parlimen tersebut tidak ada wakil daripada Amerika. Jadi tiada cukai jika tiada wakil di situ. Yang seterusnya, British pemimpin di tanah jajahan menubuhkan kongres yang dikenali sebagai George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Jadi revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. Sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabung dan diberikan nama terbaru sebagai Amerika Syarikat yang diperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Di sinilah permulanya pemerintahan demokrasi di mana suara rakyat diperlukan. Seterusnya revolusi Amerika 17 Okey, revolusi Perancis. Okey, revolusi Perancis tercetus, slide saya ganggu sikit. Okey, revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalis yang diperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan, mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Kalau kita tengok setiap revolusi itu lebih beri penekanan kepada suara rakyat. Jadi suara rakyat ni digelar sebagai hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan apa? Golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut resource, dalam bukunya menulis, kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan penting daripada institusi raja dan birokrasi. Jadi revolusi Perancis ini membawa kemunculan Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintah beraja di Perancis. Okey. Sebenarnya kita tengok sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Ini antara soalan yang saya sediakan untuk pelajar-pelajar sekalian lah. Jadi saya lebih fokus kepada soalan ceraian A, ceraian B dan ceraian C. Ada kebat dan adanya berpandukan buku teks. Okey, ceraian A nyata dalam ni dia kata soalannya berbunyi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka terbahagi kepada dua golongan pemerintah dan golongan diperintah. Jadi nyatakan dua golongan yang diperintah. Okey, dua golongan yang diperintah. Yang ni yang sedia maklum, yang disedia tahu, dua golongan yang tadi saya sebut dah tadi. Okey, untuk B pula, jelaskan peranan sultan dalam memastikan keunggulan pentadbiran empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi saya baca dululah. Okey, kita tengok sikit. Okey. Untuk C pula, baca maklumat petikan berikut. Okey, C ni kalau kita tengok, rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon. Jikalau tiada akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri, demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya. Okey, bahasa yang digunakan bahasa klasik lah. Jadi kat sini dia minta berikan komen anda berdasarkan petikan tersebut. Okey, kita tengok balik soalan yang tadi melalui MK. Okey, yang A tadi dia kata nyatakan dua golongan yang diperintah. Okey, dua golongan yang diperintah ada dua golongan, iaitu kalau kita tengok sini, itu rakyat dan peniaga. Jadi tapak yang saya guna ni antara tapak MK yang diperkenalkan oleh JPN dan diguna pakai di setiap sekolah di negeri Kedah. Okey, jadi kat sini pangkal ayat intro adalah dua golongan yang diperintah. Ialah untuk intro. Lepas tu kehendak soalan adalah dua golongan yang diperintah. Okey, kalau kat sini dia ada
6 kotak, 6 slot kotak. Itu intro, penanda wacana, fakta, kata hubung, huraian, contoh dan kesan. Kat sini saya tak guna kata hubung, huraian, contoh dan kesan. Pasal apa? Pasal kenapa? Sebab dia minta 2 golongan sahaja. Iaitu kat sini dia peruntukkan 2 markah sahaja. Jadi intronya adalah 2 golongan yang diperintah ialah rakyat dan peniaga. Sebab apa? Kena faham betul-betul, nyatakan 2 golongan yang diperintah. Yang diperintah, bukan golongan pemerintah. Jadi golongan yang diperintah adalah golongan rakyat kat situ. Okey, faham tak? Okey. Seterusnya tukar balik ke dalam esei. Jadikan dalam bentuk esei, sebab kita tak boleh jawab dalam bentuk point. Sebab bila kita jawab dalam bentuk point, kita tak dapat markah penuh, sebab dia minta dalam esei. Kalau kita tengok sini, kita sambung 2 golongan yang diperintah. Apa yang saya garis itu adalah intro ataupun penanda wacana ataupun pangkal soalan. Okey, ialah rakyat dan perniaga. Yang saya boldkan itu adalah jawapan rakyat dan peniaga. Itu untuk soalan ceraian A. Okey, seterusnya kita tengok untuk soalan ceraian B. Jelaskan peranan Sultan dalam memastikan keunggulan pentadbiran Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pangkat ayat ataupun intronya adalah peranan Sultan. Biasanya kita ambil daripada petikan. Daripada petikan tu, antaranya peranan Sultan dalam memastikan keunggulan pentadbiran Empayar Kesultanan Melayu Melaka ialah, okey, saya guna ayat yang paling senang untuk awak guna, untuk pelajar-pelajar sekalian guna. Okey, jadi kehendak soalan kat sini kita boleh perhatikan bahawasanya dia minta peranan Sultan dalam memastikan keunggulan pentadbiran Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dekat sini pelajar sudah dapat memahami apa yang saya cikgu bagi tahu tadi. Jadi peranan Sultan tadi dia minta peranan rakyat yang diperintah. Yang ni dia minta peranan Sultan ataupun raja. Senang. Okey, jadi intronya adalah peranan Sultan dalam memastikan keunggulan pentadbiran Empayar Kesultanan Melayu Melaka ialah, yang pertama adalah menjaga keselamatan rakyat. Selain itu adalah penanda wacana yang kita akan guna untuk menyambung ayat tu tadi. Kat sini saya tak guna kata hubung, saya tak guna huraian, saya tak guna contoh, saya tak guna kesan, saya terus kepada fakta. Sebab kat sini dia lebih kepada fakta. Jadi MKH ni bukan kata kita guna untuk soalan kebak saja, tapi untuk soalan ceraian A dan ceraian B juga kita boleh guna. Sebab apa? Kita dapat menentukan berapa jumlah markah yang boleh kita dapat berdasarkan isi yang kita bagi. Biasanya kalau pelajar isi semua dalam kolom ataupun kotak ni, pelajar akan mendapat markah penuh lah di situ. Jadi penanda wacana selepas keselamatan rakyat, selain itu kita sambung baliklah, mewujudkan perpaduan. Okey, itu adalah peranan yang kedua. Dan seterusnya, terpulang pada pelajar nak guna penanda wacana apa. Kat sini saya bagi contoh adalah seterusnya, bertanggungjawab terhadap kemakmuran. Dan akhir sekali sebab saya nak bagi fakta yang terakhir, iaitu mengetuai pemerintahan. Jadi pelajar dah dapat semua isi fakta tu tadi, pelajar pindahkan kepada esei panjang. Okey, kat sini saya tunjuk contohlah untuk esei yang panjang. Antara jawapannya adalah peranan raja dalam memastikan keunggulan pentadbiran Empayar Kesultanan Melayu Melaka ialah, itu adalah pangkal soalan yang saya ambil untuk dijadikan sebagai intro. Okey, jawapannya adalah menjaga keselamatan rakyat. Selain itu adalah penanda wacana. Okey, mewujudkan perpaduan. Mewujudkan perpaduan ini adalah jawapan kepada peranan Sultan. Seterusnya bertanggungjawab terhadap kemakmuran, dan akhir sekali adalah mengetuai pemerintahan. Ini merupakan susun ayat untuk kita buat dalam bentuk esei untuk dapat markah penuh. Jangan sesekali jawab dalam bentuk point. Okey. Seterusnya untuk C pula. Okey, C ni dia ada petikan bermaklumat tadi. Okey, saya balik asal tadi untuk C tadi untuk kamu tengok balik. Okey, C tadi maklumat dalam petikan berikut. Jadi rakyat itu umpama akar, yang raja itu umpama pohon. Jikalau tiada akar, nescaya pohon tiada akan dapat berdiri, demikian lagi raja itu dengan segala rakyatnya. Yang sini petikan ni, bila dia kata berikan komen anda berdasarkan petikan tersebut, apa yang dikehendaki oleh
oleh soalan tersebut. Jadi pelajar kena tafsir apa yang ditulis di situ, ataupun petikan tu menyatakan tentang apa. Apa yang kita dapat lihat di sini, petikan tu merujuk kepada peranan pemerintah dan peranan rakyat kat situ. Sebab kat situ dia ada kata rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohon. Apa hubungan akar dengan pohon tersebut? Okey, kita berbalik kepada jawapan. Okey, kalau kita tengok sini, berikan komen anda berdasarkan petikan tersebut. Okey, itu adalah soalannya. Okey, berdasarkan petikan tersebut ialah, okey, ambil perkataan tu untuk diguna pakai sebagai intro. Kehendak soalan pula apa benda dia nak? Tadi saya dah bagi tahu dah, cikgu dah bagi tahu dah tadi, iaitu peranan pemerintah dengan rakyat berdasarkan maklumat yang tadi. Okey, jadi kalau kita tengok sini, intro ialah berdasarkan petikan tersebut ialah, ataupun berdasarkan petikan ialah, terpulang pada pelajar itu nak guna macam mana intro dia, mengikut kreativiti masing-masing. Dan manakala untuk faktanya ialah pemerintah hendaklah menjaga keselamatan rakyat. Itu adalah peranan raja yang kita bincangkan tadi. Okey, dah ada kan? Okey, untuk kata hubungnya adalah kerana. Kerana apa? Kita ambil balik huraian daripada petikan. Kita ambil daripada petikan tadi, dia kata raja ibarat pohon yang berdiri kuat di atas sokongan rakyat. Okey. Jadi contohnya macam mana? Contohnya menegakkan undang-undang. Menegakkan undang-undang tujuan untuk apa? Menjamin keselamatan rakyat. Kesannya rakyat akan hidup sejahtera. Jadi penanda wacana seterusnya adalah selain itu. Ini kita nak bagi fakta yang kedua. Rakyat perlulah menunjuk tak setia kepada raja sebagai timbal balik. Okey, sebagai timbal balik. Balasan kepada raja disebabkan raja menjamin keselamatan rakyat. Jadi tak setia yang tidak belah bahagilah daripada rakyat kepada raja. Sebab dalam ayat petikan tadi menunjukkan bahawasanya ada hubungan raja dengan rakyat di situ. Jadi kata hubungnya adalah kerana. Kerana apa? Kerana kekuatan raja bila mempunyai akar yang kukuh. Kat mana saya ambil petikan ini adalah daripada petikan yang dia jelaskan tadi. Okey, ambil balik sebagai huraian. Contoh, mematuhi undang-undang negara. Jadi bila rakyat taat, automatik rakyat perlu patuh dengan undang-undang negara. Kesannya negara akan maju. Bila rakyat hidup sejahtera, negara akan maju. Jika rakyat dijamin keselamatannya, negara akan maju. Okey, itu antara jawapan untuk soalan kebat untuk bahagian bab 1 tadi. Okey, seterusnya kita pergi tukar balik kepada ayat dalam bentuk esei panjang. Okey, kat sini saya kalau pelajar tengok kat sini, cikgu dah buat garisan tu adalah penanda wacana, kata hubung dan intro. Okey, jadi berdasarkan petikan tersebut ialah jawapannya pemerintah hendaklah menjaga keselamatan rakyat. Okey, kata hubungnya kerana, penanda wacananya kerana raja ibarat pohon yang berdiri kuat di atas sokongan rakyat. Dengan tu adalah kata hubung, menegakkan undang-undang negara. Titik. Dengan ini saya guna lagi perkataan dengan, sebab penanda wacana ni mesti ada. Terpulang pada pelajar nak buat macam mana, sebab penanda wacana tu bebas pelajar nak guna macam mana, janji ada. Jadi rakyat hidup sejahtera. Selain itu, rakyat perlulah menunjukkan tak setia kepada raja sebagai timbal balik. Kita ingat balik daripada MKOH tadi adalah timbal balik tu, tak setia kepada raja sebagai timbal balik adalah fakta yang kedua. Kerana apa? Kekuatan raja bila mempunyai akar yang kukuh. Okey, ini daripada petikan itu tadi. Dengan cara mematuhi undang-undang. Dengan ini negara akan maju. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya adalah bab 2 tadi. Perkembangan idea nasionalisme di barat telah mempengaruhi kebangkitan nasionalis di Asia dan Asia Tenggara. Okey. Kita tengok yang barat. Kita tak fokus kepada Asia Tenggara. Jadi sebelum saya pergi seterusnya, saya nak bagi tahu bahawasanya dua tajuk yang saya bentangkan tadi memang tak ada lagi soalan yang keluar sebelum ini. Berdasarkan kajian daripada pelajar-pelajar lah, saya tengok pelajar-pelajar yang dah lepas ambil SPM sebelum ni, dia kata soalan ni, tajuk ni tak keluar lagi dah. Antara tajuk-tajuk yang takkan keluar lagi. Tak keluar lagi, bukan tak keluar, tak akan keluar, tak keluar lagi. Okey. Jadi caraian A, namakan perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat.
Okey, untuk ceraian B pula, mengapakah berlaku perkembangan idea nasionalis di barat? Okey, dua soalan ni. Yang seterusnya kita tengok soalan kebat. Baca maklumat dalam petikan berikut. Ilmu sangat penting. Okey, kalau yang sini kita tengok objektif tadi, kepentingan ilmu. Kepentingan ilmu. Jadi petikannya biasa dia akan ikut apa objektif topik tersebut. Itu ilmu sangat penting supaya manusia dapat mengetahui hakikat sesuatu perkara ilmu. Pelbagai cabang mesti dah dikuasai dengan sebaiknya supaya dapat membantu dalam pembangunan dan kemajuan negara. Jadi ulaskan kenyataan tersebut. Jadi kita kena ulas daripada petikan tersebut. Jadi petikan tu adalah penting sebagai sumber rujukan kita untuk kita bincangkan petikan tu. Sebab dia kata dalam sekehendak soalan ini dia minta ulaskan kenyataan tersebut. Okey, kita tengok sikit dalam bentuk MK. Okey. Kat sini dua markah. Okey, saya letak dua markah. Namakan perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat. Namakan perkembangan idea nasionalis berlaku di barat. Jadi pangkas ayatnya ada ataupun intro, biasa kita ambil pangkas soalan lah. Perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat ialah, okey, ialah itu merujuk kepada kita nak pergi kepada fakta seterusnya. Seterusnya kehendak soalan. Apa yang dikehendaki oleh soalan tadi? Kalau awak tengok sini, namakan perkembangan, pelajar tengok sini, namakan perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat. Jadi dia nak apa? Dia nak perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat. Jadi intronya kita dah letak kat situ. Perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat ialah fakta yang pertama, revolusi keagungan di England pada tahun 1688 dan revolusi Amerika 1776. Ada lagi revolusi Perancis. Pelajar boleh letak lebih daripada markah yang diperuntukkan. Okey, tak ada masalah sebab dia akan kira markah maksimum adalah dua markah. Okey, seterusnya kita tukar kepada bentuk essay. Namakan perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat. Okey, jawapannya tadi kita tukar balik kepada bentuk esei ataupun jawapan panjang. Perkembangan idea nasionalis yang berlaku di barat ialah revolusi keagungan di England 1688 dan revolusi Amerika 1776. Biasanya soalan untuk ceraian A, bahagian A, kertas 2, biasanya dia akan minta dalam bentuk Roman, 1 Roman, 2 Roman. Tu terpulang pada pelajar lah. Kalau dia minta 1 Roman atau dalam bentuk 2 Roman, pelajar boleh jawab terus direct dengan jawapan, iaitu revolusi keagungan di England 1688 dan 2 Roman pula revolusi Amerika 1776. Tengok bentuk soalan yang dikemukakan. Okey. Jadi apa-apa pun baca dulu soalan sebelum menjawab. Okey, seterusnya soalan ceraian B. Okey, mengapakah berlaku perkembangan idea nasionalis di barat? Okey, itu adalah soalan B. Mengapakah, okey, itu kata kerja, mengapakah, kata tugas, mengapakah berlaku perkembangan idea nasionalis di barat? Okey, perkembangan idea nasionalis di barat, di negara barat ialah, okey, kita guna penanda wacana tersebut untuk permulaan ayat tadi. Okey, kehendak soalan adalah perkembangan idea nasionalis di barat. Kat sini kalau tengok tapak MK ni, saya cikgu letak hanya bahagian-bahagian tertentu sahaja. Tapi kat sini pelajar boleh menilai berapa markah yang pelajar dah dapat berdasarkan fakta yang pelajar bagi. Jadi setiap kolom tu adalah markahnya. Okey, jadi intro dia adalah perkembangan idea nasionalis di barat ialah fakta yang pertama, penentangan terhadap pemerintahan beraja. Selain itu menjadi simbol penindasan yang menggugah hak dan kebebasan rakyat. Contohnya anti raja ialah revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Seperti yang kita tahu, itu penentangan terhadap raja berkuasa mutlak. Jadi parlimen bebas untuk memutuskan undang-undang. Jadi itu adalah penentangan yang dibuat oleh rakyat. Seterusnya, perjuangan memperoleh kemerdekaan dalam revolusi Amerika. Akhir sekali, itu adalah untuk penanda wacana yang terakhir, penentangan terhadap penjajahan British di Amerika. Jadi kat sini fakta yang pertama, fakta yang kedua, contoh, fakta yang ketiga, fakta yang keempat, itu dah dapat 5 markah kat situ. Okey, jadi daripada sini tapak ni tadi pelajar boleh tukar kepada karangan. Okey, karangan yang panjang. Okey.
Jawapannya adalah kita tengok sini, perkembangan idea nasionalis di barat ialah penentangan terhadap pemerintahan beraja. Jadi selain itu menjadi simbol penindasan yang menggugah hak dan kebebasan rakyat. Contohnya anti raja ialah revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. Dua negara ini adalah menentang terhadap pemerintahan raja berkuasa mutlak. Seterusnya, perjuangan memperoleh kemerdekaan dalam revolusi Amerika. Akhir sekali, penentangan terhadap penjajahan barat di Amerika. Ini antara poin penting dalam menjawab soalan ceraian B. Biasanya soalan ceraian B ini dia lebih kepada kesinambungan daripada A. Jadi ulasan ataupun perkembangan daripada soalan ceraian A itu tadi. Okey, seterusnya kita tengok soalan kebat. Ulaskan pernyataan. Okey, soalan tadi kita balik tengok kepada soalan tadi. Okey, kat sini kalau pelajar-pelajar tengok, ilmu sangat penting. Kat sini dia membincangkan tentang kepentingan ilmu. Hakikat sesuatu perkara, ilmu pelbagai cabang mesti dikuasai. Pelbagai cabang merujuk pelbagai ilmu yang ada di yang ada lah untuk dipelajari sebaiknya, supaya apa? Dapat membantu dalam pembangunan dan kemajuan negara. Kat situ kita boleh nampak bahawasanya kepentingan ilmu dalam pembangunan dan kemajuan negara. Kenapa ilmu itu penting? Jadi kat sini kita tengok balik tapak MK. Okey, ulas pernyataan tersebut. Okey, kat sini pangkal ayatnya berdasarkan pernyataan tersebut ialah, okey, guna perkataan tu. Kehendak soalan pula kepentingan ilmu dalam memajukan negara. Okey, nampak kat situ kita ambil apa yang tertulis dalam petikan tu, apa yang dia nak sampaikan, apa yang nak disampaikan dalam petikan tersebut. Dalam petikan tu dia nak iaitu kepentingan ilmu dalam memajukan negara. Jadi intronya dah ada tadi, berdasarkan pernyataan tersebut ialah fakta yang pertama, kepentingan ilmu dalam memajukan negara. Ini daripada petikan tu tadi. Kerana apa? Kerana merupakan asas kepada pembangunan teknologi. Contohnya apa? Perkembangan teknologi pembuatan kereta. Kesannya taraf hidup rakyat meningkat. Pasal apa? Kenapa taraf hidup rakyat meningkat? Disebabkan oleh kemajuan teknologi. Jadi berlakunya keperluan tenaga kerja. Jadi automatik bila pendapatan negara meningkat, pendapatan rakyat meningkat, rakyat hidup sejahtera ataupun taraf hidup rakyat meningkat. Seterusnya, selain itu, kepentingan ilmu dalam membangunkan negara. Okey, yang ini membangunkan negara kerana menyumbang kepada kestabilan dan kekuatan negara. Okey, jadi merupakan penyumbang terhadap kestabilan dan kekuatan negara disebabkan oleh pemodenan yang dibuat. Okey, kenapa? Sebab ayat kata kunci itu tadi, pembangunan. Automatiklah berlakunya pemodenan dalam sesebuah negara. Contohnya, meningkatkan pertahanan negara. Bila sesebuah negara membangun, automatiklah pertahanan negara akan kuat. Kesannya, keselamatan negara terjamin. Itu antara pentingnya pembangunan negara. Jadi daripada sini tadi kita ubah kepada ayat AC panjang. Okey, jadi kat sini berdasarkan pernyataan tersebut ialah kepentingan ilmu dalam memajukan negara kerana itu daripada petikan merupakan asas kepada pembangunan teknologi. Itu adalah jawapan. Contoh yang kita dapat, perkembangan teknologi pembuatan kereta. Ini akan penanda wacana taraf hidup rakyat meningkat. Selain itu, penanda wacana kepentingan ilmu dalam membangunkan negara. Okey, yang ini daripada petikan kerana penyumbang kepada kestabilan dan kekuatan negara. Contohnya, meningkatkan pertahanan negara agar keselamatan negara terjamin. Okey, itu antara ayat yang dikemukakan oleh pelajar lah. Jadi jawab dalam bentuk esei, jangan sesekali jawab dalam bentuk poin. Okey, setakat inilah ucapan saya. Saya hanya 2 topik saja yang saya bincangkan. Jadi saya doakan supaya pelajar yang menduduki SPM pada tahun ini mendapat keputusan yang cemerlang untuk sejarah. Semoga apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada pelajar-pelajar sekalian. Jadi saya akhiri ucapan saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.